Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Dah sama-sama kita membuka majlis kita dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita Pernah Bagi Hati. Kalau ikut kitab ni muka surat 6 lah dalam bahasa Jawi. Kata musannif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam bab mata. Dan kerana sabda Nabi SAW, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Maksudnya sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh wanita perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis, di segi cepat membinasakannya. Maka barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadat yang menyukakannya. Di sini, hadis ini menceritakan kepada kita mengenai kepentingan kita menjaga mata dan jangan kita melihat melihat wanita yang bukan mahram kita dengan perasaan nafsu syahwat, kerana ia adalah panah iblis. Kalau kita tertengok sekali tak apalah, tapi kalau tengok banyak kali dengan sengaja, dengan bersyahwat, itu akan menimbulkan panah-panah iblis di dalam hati kita. Jadi di sini nak tengok boleh dengan hajat-hajat syarak lah. Contoh jual beli tak apalah, berubat, meminang, belajar. Tapi yang ni yang tengok dengan syahwat tanpa ada keperluan syarak. Kita kena faham macam tu lah. Jadi yang kadang-kadang, sebab tu kita dilarang lah untuk duduk di tepi-tepi jalan ni. Siapa orang nak lalu lalang, duduk sembang-sembang. Kadang orang perempuan nak lalu, nak beli sana, nak beli apa-apa barang. Jadi kalau jalan tu, tentulah mata kita ni duduk tengok. Bila tengok tu pula, bukan tengok dengan saja, kadang tengok tu dengan perasaan-perasaan hasutan daripada syaitan. Waktu kita dilarang untuk duduk tepi-tepi jalan jika tak ada keperluan. Sebab dia ada hak-hak jalan yang kena jaga. Okey, ini di antara amaran daripada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW lagi, likulli ibni Adam hazru minaz zina, fa'inaini tazniyani wa zinahuma nazar, wal yadani taziyani wa zinahuma al-batshu, wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashu, wal famu yazni wa zinahu at-taqbil, wal qalbu yakhummu wa yusaddiqu zalika farju aw yukazibu. Maksudnya bagi setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Di sini kalau yang masuk yang zina hakiki itu adalah iaitu melakukan sesuatu hubungan yang di luar nikah lah, di antara lelaki dengan perempuan. Itu yang hakikinya. Ini dikatakan sebagai majaz, mukadimah yang boleh membawa kepada penzinaan. Di antaranya adalah maka kedua mata itu berzina, dan penzinaan keduanya memandang kepada benda yang tidak harus dipandang. Saja-saja. Kemudian dengan syahwah.
Kemudian bayang-bayang khayal-khayal, seolah-olah melakukan sesuatu dengan wanita tersebut. Itu yang dilarang tu. Sebab dia dah kena panah syaitan. Di pada pandangan mata inilah dia masuk ke hati. Yang duk jadi isu-isu masalah sosial, zina dan sebagainya, rogol dan sebagainya, main daripada mata. Main daripada mata. Sebab daripada mata ni dia tengok dia ada maklumat dan bagaimana nak mengisi nafsu dia itu. Terpulang kepada orang tu lah. Kalau orang tu dia orang yang beriman, dia orang nampak bahawa kahwin itu cara untuk menyelesaikan masalahnya, maka dia akan pilih cara kahwin. Tapi kalau orang yang tak nampak dengan cara macam tu, ikut hawa nafsu, memilih jalan yang salah, maka dia akan jadi masalah zina dan rogol. Ini yang kita takut ni. Okay? Bukan setakat kita tengok dalam bentuk fizikal. Kita tengok juga dalam bentuk YouTube, Facebook yang boleh menimbulkan syahwat pun termasuk juga dalam bab ni. Sekarang ni tak perlu nak duduk di luar, duduk dalam bilik pun boleh jadi macam apa? Apa nama, kita tengok dalam bentuk maya, YouTube, Facebook, itu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kedua tangan itu berzina, dan berzina kedua itu meraba-raba yang meraba benda yang dilarang merabanya. Ini kita mafhumlah. Ya. Kedua kakinya itu berzina, dan berzina keduanya berjalan kepada tempat yang haram. Berjalan kepadanya. Tepi tempat-tempat yang tak elok lah. Di tempat-tempat yang memang nak buat kerja-kerja macam ni, kalau tak ada kaki tak jadi. Kaki juga menyumbang kepada ke arah tersebut. Ni lebih kepada muqaddimah pra nak jadi kepada zina yang betul. Mulut itu berzina dan perzinaannya mengucuk yang tiada halal dikucuknya. Maklumlah. Okay? Dan hati itu bercita-cita melakukannya. Lepas daripada tengok, pegang, lepas tu kaki pula, mulut pula, kemudian tinggal hati, nak membenarkan buat ataupun tidak. Ini semua muqaddimah kepada nak melakukan penzinaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati muqaddimah yang boleh membawa kepada berlakunya zina. Boleh faham tak cerita ni? Jadi hadis-hadis ni ada syarah kepada apa yang ada dalam Quran. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati. Jangan dekat buat perkara-perkara yang pera ke, yang kecil-kecil yang kita nampak tak ada apa-apa, tapi sebenarnya benda tu menyumbang akhirnya ke arah tersebut. Okay. Hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina faraj itu ialah dua mata. Sebab mata ni bila tengok, dia nak maklumat. Bila kita tengok tu, dia akan masuk ke dalam hati, dan hati kita ni ada nafsu dan sebagainya. Dan hendaklah engkau memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maka engkau peliharakan segala anggotamu itu dengan pemeliharaan yang sepatut baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikannya baginya. Maksudnya kita kena tahu anugerah mata ni untuk apa, telinga untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa. Kita nanti-nantikan apa kita nak buat. Kalau mata ni Tuhan suruh buat apa? Tengok kebesaran dia. Belajar Quran. Tujuan dia untuk tengok Quran, tengok huruf Quran, belajar Quran. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu, tengok guru semayang macam mana, nak ajak semayang, tengok contoh macam mana. Itu menanti-nantikan apa yang dikena suruh buat. Telinga pula nak dengar pengajaran, dengar nasihat. Tangan pula Tuhan suruh kita tolong-menolong. Kaki pula tujuan yang sama agak tolong-menolong. Mulut pula tujuan dia baca Quran, bagi nasihat. Itu benda yang dinanti-nantikan tu. Tapi kita buat benda sebaliknya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, macam engkau peliharakanlah anggotamu dengan pemeliharaan yang bersangatan.
Jadi kalau pekerjaan yang besar, macam mana? Contoh kita nak baca Quran, nak semayang, kita nak kena tengok kiblat di mana. Okay. Ini contohlah. Kita nak semayang pun dengan mata juga. Nak kena tahu kiblat di mana baru kita nak semayang. Kemudian nak ambil wuduk, guna mata juga. Nak tengok kita ambil wuduk, cukup tak syarat dia sampai ke pegangan tangan. Semua tu memerlukan mata untuk melakukan benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ini contohlah. Maka peliharakan dia. Maka jagalah mata kita. Ini salah satu daripada nikmat yang Tuhan bagi tu tentang bab mata. Jadi mata ni adalah wasilah anugerah daripada Allah Ta'ala untuk membolehkan kita ini melakukan ibadat. Kalau kita pergi umrah, kita kena tahu pula di mana tempat miqat dengan mata juga. Kena tengok kalau jalan darat. Nak tahu juga tengok di mana. Bila nak bertawaf, nak tengok kat Kaabah di mana. Nak pusing macam mana. Kemudian nak sa'i, guna mata juga tengok. Jadi benda-benda ni berkait dalam membantu kita melaksanakan ibadat. Maka kaki yang dinanti-nantikan baginya berjalan dalam kebun syurga dan maligainya. Maksudnya kebun syurga dan maligainya menuntut ilmu lah. Kaki ni guna untuk nak datang ke surau, datang ke majlis ilmu. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga. Itu melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Dan minumannya seperti itulah anggota-anggota yang lain. Maka kita kena kiyah lah. Kalau kaki tadi buat apa, tangan tadi buat apa, mata buat apa, telinga buat apa. Semua tu dikiyahkan kepada apa yang membantu melaksanakan perintah agama. Mata hanya untuk memandang zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupakan kelakuan melihat yang baru. Di antara nikmat mata yang Tuhan bagi ni ialah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', dalam keadaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang kita tak dapat nak gambarkan macam mana. Itu di akhirat saja yang kita tahu. Tapi nikmat melihat Allah SWT satu nikmat dipanggil nikmatun uzma, nikmat yang besar, anugerah yang besar. Yang besar. Jadi besar macam mana? Itulah kemuncak kepada kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang tak dapat ditandingi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan tiada nikmat di dunia ini dan juga di akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Jadi kalau kata di dunia ni yang disebut sebagai melihat tu ialah yakin kepada Tuhan. Jadi kata ru'yatul dia kata lihat di dunia ni maksudnya yakin kepada Tuhan. Dia bukan maksud dengan melihat dengan mata ni. Dia majaz. Majaz ni metaphorical, kiasan saja, bahasa kiasan. Maksudnya di situ ialah keyakinan yang penuh kepada Allah. Di dunia ni kita tak boleh melihat Allah Ta'ala. Bukan tempat dia. Jadi nikmat yang Tuhan bagi untuk lihat Allah SWT adalah di akhirat, iaitu di dalam syurga. Sebab syurga ni satu tempat yang Allah Ta'ala berikan boleh menerima nikmat untuk melihat Allah SWT. Di dunia tak boleh. Sebab tu Nabi Musa faham, tahu melihat Allah Ta'ala tu harus. Tapi bila minta, kenapa tak boleh? Sebab dunia ni bukan tempat untuk melihat. Dunia ni tempat untuk kita buat amal ibadat. Jadi Tuhan simpan anugerah tu untuk dilihat di akhirat kelak. Bagi mata yang dinanti-nantikan baginya ada sebesar-besar nikmat. Maka patut sangat dipeliharakannya dengan sebaik-baiknya dan dimuliakannya dengan sehabis-habis mulia dan tiada dikotori dengan memandang yang haram. Kalau mata kita pandang yang haram nanti, kita susah nak dapat halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Dan kemudian nikmat mata ni kalau kita nak bayangkan di dunia ni sebagai untuk kepahaman sajalah, bukan nak menyerupakan nikmat tu dengan Allah SWT, tidak. Katakanlah kita ni ada anak yang kita kasih sangat-sangat.
Kita duduk jauh sangat. Tapi bila lama-lama kita tak balik tu, kita rindu. Tapi jadi dengan rindu tu kita pun jadi macam nak makan tak lalu dan sebagainya. Tapi bila kita balik tengok anak kita tu, hilang habis. Hak lapak dan sebagainya hilang habis. Nikmat mata ni dia beza lah. Ataupun kita rindu kat bini kita boleh tengok. Jadi hilang hak kerja-kerja penat-penat tu hilang. Tu nikmat besar. Nikmat melihat ya tu. Jadi ini sebenarnya benda bersifat pengalaman. Melihat dan merasai itu dia benda pengalaman. Bila kita rindu mak pak kita tengok tu, bila jumpa mak pak kita, tengok mak pak kita ni, hak kita penat-penat di kampung ni, kerja penat-penat tu hilang. Pasal apa? Nikmat melihat. Jadi dari segi kita orang kata apa? Nak ambil faham lah betapa anugerah melihat ni dia sangat besar. Apatah lagi di akhirat, tak dapat nak dibayangkan. Jadi fasal yang kedua, telinga. Ketahuilah bahawa telinga itu Allah Ta'ala jadikan bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Maka antara faedah duniawi ialah bersedap-sedap dengan yang didengar. Membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Jadi bersedap-sedap dengan yang dengar ni macam-macam benda lah. Syair, nasihat-nasihat yang baik, pidato. Kita pun seronok dengar, sedap lah. Ceramah-ceramah agama daripada tokoh-tokoh yang pandai bercakap, sedap lah dia cakap. Tu kita pun sedap lah. Telinga. Jadi hak sedap ni semua kita budak mulutnya. Tapi mata pun ada sedap juga. Telinga pun ada rasa sedap juga. Sebab tu kita kata, sedap lah ceramah ni. Kita guna perkataan sedap juga. Sebab dia olah begini, sedap dengar. Al-Quran dia olah macam ni, dia sebut fasih. Hadis sebut lancak. Dia hurai tu bagus. Sedap dengar. Kita kata sedap juga. Walaupun kita makan sedap, makan durian lah. Tapi telinga yang dengar ni pun kita guna perkataan sedap juga. Membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Okay? Ini satu komunikasi lah. Maksudnya kita nak faham arahan, nak faham larangan dan sebagainya dengan telinga. Dan antara faedah ukhrawi pula mendengar Al-Quran dan hadis Nabi. Nak baca. Jadi Quran kalau kita nak baca ni dengan mendengar guru baca dulu, macam mana ada sebut makhraj dan sebagainya. Tu peranan telinga. Dengar macam ni baca, kita pun ikut. Lepas dengar baca Quran tu apa makna dia? Dengan telinga juga kita nak faham. Tapi saya tengok antara mata dengan telinga ni, dia telinga lebih kuat lagi, dia punya kesan. Kesan telinga tu dia lebih kuat. Siapa? Saya pun tak tahu. Jadi kalau kita pernah dengar tu kita tak lupa. Kalau mata mungkin kita punya memori tu agak hilang. Tapi kalau telinga kita pernah dengar, kita jarang lupa. Lambat lupa. Sebab tu kalau kita nak hafal Quran apa semua ni, kena banyak dengar. Dia akan lama ingat. Berbanding kita tengok kan. Kalau Quran ni kena baca bagi dengar, dia cepat ingat. Dan hadis Nabi SAW, dengar Nabi cerita macam mana Nabi nak hurai Quran dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ni peranannya menghuraikan maksud Al-Quran. Jadi kita nak dengar Nabi cakap, Nabi hurai macam mana ayat ni. Jadi kita ngaji hadis ni penting sebab kita tidak dapat memahami Quran melainkan huraian daripada Nabi SAW dalam percakapannya dan perbuatannya dan juga takrirnya. Mendengar segala ilmu yang beri manfaat. Sekarang ni ilmu banyak. Ilmu banyak hari ni. Tapi apa ilmu manfaat? Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang bawa kita untuk takut dan beramal. Ilmu yang manfaat ialah apabila kita dengar satu ilmu tu, kita nak beramal. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan ilmu sekarang ni yang kita tengok dalam Facebook dan sebagainya, banyak ilmu untuk berdebat. Apa faedahnya? Ada faedah, ada mudarat. Terutama bagi orang yang tak tahu apa-apa. Ikut je. Akhirnya,
Ilmu tadi membinasakan diri orang yang mendengar dan melihat ilmu tersebut. Walaupun dia tu berhujah dengan hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis, tapi huraiannya itu tak betul. Kita pun dengar sonok, tapi kita tak faham pun sebenarnya. Akhirnya membawa kepada tak beramal. Banyak. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Guna Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tapi konteks dia tak betul. Mafhum dia tak betul. Jadi banyak kalau kita tengok, saya pun tak mau nak sebut sangat lah. Kita boleh ambil faham lah dalam Facebook, dalam apa. Banyak ilmu nak berdebat. Ruginya siapa? Ruginya pada orang yang tidak ada persediaan ilmu, yang kukuh, menyebabkan dia keliru dan akhirnya dia tidak mahu beramal. Tak mahu nak beramal. Di antara contohnya, nak baca doa apa lepas semayang. Semayang tu doa. Doa lepas semayang, bid'ah. Bagi contoh. Tak doa. Tak doa. Kita faham macam tu. Tak kena duduk berzikir. Bagi contoh, bagi ayat Quran yang sama, hadis yang sama, tapi tak betul huraiannya. Sebab ulama dah kata boleh kita berzikir lepas semayang. Ada hadisnya, ada suruhannya, galakkannya. Sebab konteks dia tu bukan konteks yang dibahas oleh ulama. Ikut suka hati je. Akhirnya orang pun tak mau zikir. Bila tak mau zikir, hati jadi keras. Keras. Dan bila hati keras, dia akan merebak kepada perkara-perkara yang lain. Tak boleh nak silaturahim, tak boleh nak tolak asar, sebab hati keras. Lepas tu pula kita tengok, contoh-contoh lah, saya beri contoh-contoh yang ringan-ringan je lah. Asal boleh talqin, jadi tazkirah. Kan? Asalnya kita ulama kita kata talqin tu sunat untuk orang mati. Tukar pula pada tazkirah. Kok mana? Sedangkan talqin tu, dia punya intipati ambil daripada hadis. Sangat bagus kalau kita dengar tu, Allah menyirap masuk dalam hati kita. Saya sendiri peribadi, talqin tu sentiasa ada dalam saya punya kereta. Sebab bila ada kematian ke, mengejut-ngejut, start baca, kita dah ada standby. Bila kita baca, sebenarnya kita baca untuk diri kita. Walaupun kita baca untuk si mayat, tapi pengajaran tu dapat diambil oleh diri kita dan juga diri orang yang dengar supaya menginsafi kematian. Dan kemudian si mati juga mendapat kebaikan. Sebab apa? Lepas baca talqin tu kita berdoa. Kita baca Quran, kita berdoa, diturunkan rahmat, diturunkan rahmat, keberkatan, keampunan kepada si mati. Ada kebaikan. Kalau ulama atak elok diambil daripada hadis Nabi, diambil daripada Quran juga dengan cara kias. Wal qaul sabit tu di antaranya adalah maksud talqin tadilah. La ilaha illallah tu. Jadi saya banyak kali saya suka baca talqin. Saya suka baca. Even tengah malam pun saya pernah baca. Yang saya akan baca habis baiklah. Sebab itu penghormatan yang terakhir untuk kita pada si mati. Pernah mayat tengah malam baru dikebumikan sebab ada masalah petang. Meninggal petang, jadi masuk hospital ni dia kena bumi tengah malam. Ustaz boleh tak? Saya okey je, on je. Dan dia ada lampu ada lampu, nampak baca. Saya suka. Pasal apa? Menginsafkan diri kita tu sendiri. Terutama bila kita tengok mayat nak diletak dalam liang tu, kita bayang kita duduk dalam tu. Tapi bila dah selesai, pergi kedai mak-mak hilang tu. Tapi kedai mak-mak minum teh hilang. Momen tu dah hilang. Pasal apa? Kita ni cepat lupa. Tapi saya suka. Pasal apa? Dia cepat menginsafkan diri kita. Bagus. Kalau kita nak cuba menghayatinya, kita adalah talqin tu, bahasa Melayu tu. Kita belajar lah. Ada mana-mana meninggal, kita belajar lah untuk cara nak baca macam mana. Tengok je. Bukan suruh hafal pun, baca. Kemudian lepas tu buat tahlil, baca doa. Tak ada masalah. Ustaz baca doa, baca Quran depan kubur. Tak boleh kan? Depan kubur ke, depan dinding ke, depan mana kan, sama aja.
Tak ada beza. Depan padang ke, tak ada apa. Yang kita baca tu Quran. Depan mana pun tak ada masalah. Tengok punya kuburnya, dah takut dah. Tak ada apa. Tak ada apa. Nak baca depan padang pun boleh. Depan pentian bah pun boleh. Tak ada isu. Apa isunya? Tak ada isu pun sebenarnya. Baca di mana-mana pun. Jadi, baca. Jadi kita doa sebab kita baca Quran tu akan menurunkan rahmat kepada kita sendiri. Jadi kadang-kadang terlalu sensitif baca depan kubur. Syirik kan? Tak syirik kan baca Quran. Bukan sembah. Dia kena beza kan kadang-kadang. Isu-isu yang ilmu yang banyak-banyak macam ni yang kita keliru tu. Terutama kalau tak dapat panduan dan juga huraian daripada orang yang betul yang kita percaya ilmu dia. Jadi kena tapih-tapih juga. Dalam YouTube, dalam apa kena tapih-tapih juga ilmu yang kita nak dengar tu. Kalau asal tak jelas, kena minta penjelasan daripada guru-guru yang kita kenal supaya kita tak tersesat dan ilmu tadi tak menjadi ilmu yang memudaratkan kita. Ini memang kena berhati-hati. Ini saya cakap tu terang. Saya pun tengok kadang-kadang bila kita tengok tu kita pun jadi pening. Jadi sekarang ni banyak dah dalam media masa ceramah-ceramah ilmu-ilmu yang kita kena tapih. Tapih itu maksudnya saring lah, timbang betul tak betul itu. Oleh kerana pendengaran itu banyak faedahnya, maka ia lebih baik daripada penglihatan. Tengok. Sebab tu orang buta dia boleh hafal Quran. Sebab apa? Dia mendengar. Dia mendengar. Kalau kita tengok pendekar-pendekar pun, dia buta pun dia boleh bersilat. Sebab apa? Mendengar. Pendengar. Tapi tak tahu lah macam mana dia boleh buat tu, kita tak tahu lah. Tu Allah Ta'ala anugerah. Kita tengok dalam filem-filem apa semua tu, buta tapi dia boleh bersilat. Dia boleh ada seni bertahan diri. Hanya buta aja. Tapi telinga dia tu dia boleh dengar. Jadi berapa banyak orang mata melihat tapi Quran tak hafal. Tapi berapa banyak orang yang matanya tak nampak tapi dia boleh hafal Quran. Sebab pendengaran tu sangat kuat. Dia punya daripada penglihatan. Kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bersifat keduniaan dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Dan dengan itulah engkau dapati yang buta itu lebih sempurna daripada yang tuli. Yang tak dengar tu dia beza sikitlah. Kadang-kadang kesian. Dan ni apa-apa semua tu nak menguji kita lah. Daripada segi kita ni nak bersyukur ke atau tidak. Apapun Tuhan tetap adil lah. Kalau berlaku tuli ke apapun, Tuhan tetap adil. Sebab semuanya ada hikmah-hikmah dia. Saya pengalaman saya pernah bagi ceramah kepada orang yang pekak. Masa saya bertugas dulu, dia orang telefon, Ustaz, bagi ceramah kepada orang pekak. Macam mana nak ni? Semua peserta orang pekak, semua orang pekak. Lepas tu saya pergilah dewan. Dia pergi tengok ada orang bahasa isyarat. Tak apalah, kita cakap. Saya kata kalau macam ni lagi senang kerja saya. Saya pun cakap slow. Kawan ni terjemah. Masalahnya ialah saya nak makan. Semua pakat duduk nak sembang dengan saya. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Lepas saya penterjemah tak ada. Penterjemah pun dah pergi mana dah. Tinggal kita saja duduk makan. Pakat duduk angguk je lah. Dia cakap apa pun kita angguk je lah. Ra'i. Ini pengalaman saya lah. Bagi ceramah pada orang pekak. Saya rasa lebih baik lagi. Siapa? Tak sakit hati. Jadi peringat. Saya pun suka banyak kali juga. Cuma yang saya heran tu ialah mereka ni tidak diberi perhatian dalam ceramah oleh penceramah-penceramah yang hebat-hebat. Tinggal penceramah-penceramah yang marahin macam saya lah, disuruh pergi. Pasal orang dipekak. Apa yang ada? Tapi saya pergilah atas kewajipan saya sebagai seorang Islam. Dan mereka ni pun berhak menerima ilmu juga oleh pekak. Ni cerita manusia lah.
Jadi orang yang sepatutnya pergi, tak pergi tapi minta saya ganti. Itulah sebab audiens tu orang pekak. Mana ada orang nak puji ke apa, kan pekak kan. Jadi saya pandang, saya kata ini kerja kita, balik orang ni wala ayah, sampailah daripada aku 21 ayat, pergilah. Dia pekak ke, dia buta ke, itu bukan urusan kita. Urusan kita menyampaikan ilmu. Jangan pilih audiens. Setengah orang pilih audiens. Audiens tak ramai, tak ramai. Tak boleh juga. Sebab isu audiens ni rezeki. Kalau seorang-seorang lah. Saya pernah tengok satu guru ni, dia mengajar kat pondok ni. Nak murid tak seorang lah. Orang Kemboja. Mengajar seorang. Seorang aja lah. Maksudnya hak nak mengaji tu rezeki dia. Seorang-seorang. Tak perlu nak kata ramai. Tak perlu syaratkan ramai. Sebab ilmu ni dia tak pilih audiens. Dia pilih orang yang nak berkehendak. Seorang pun seorang. Macam tu. Ni caranya lah kan. Tapi nak buat macam mana zaman sekarang ni, dia ambil kira belakang. Kalau kita ambil penceramah jauh-jauh, tak balik kat dia seorang kan. Tu kena kita ambil kira juga lah. Kalau kita jemput penceramah jauh-jauh, memang kena audiens tu bagi ramai lah. Pasal dia main jauh. Kau dekat-dekat tak apa. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu memeliharakannya daripada mendengar yang dilarang. Jadi telinga ni pun dia ada sempadan juga. Benda yang boleh tak boleh, benda yang boleh apa dia, benda tak boleh apa dia. Iaitu yang tak boleh tu mengumpat, dengar mengumpat. Kalau kita duduk dengar, kita pun duduk lama juga tak beralih pergi tempat lain, kita pun kira mengumpat juga. Tambah-tambah kalau kita ni tak buat teguran. Mengadu domba. Ni banyak duk mengadu domba. Ni yang penyakit meruntuhkan masyarakat ni. Mengadu domba. Jumpa A cakap lain, jumpa B cakap lain, jumpa C cakap lain. Rosak masyarakat. Dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Ni dulu dia kata apa? Syekh-syekh bid'ah. Syekh bid'ah, 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 bid'ah. Ni. Dan berbantah-bantah. Kamu tak betul, aku yang betul. Ini yang akan memperak-perandakan masyarakat. Dah berlaku. Hak boleh kata ni, sudah pun berlaku. Saya pun tak mau cerita siapa, tapi berlaku. Sebab salah memaham konsep bid'ah. Jadi bid'ah ni kita kena faham dan konteks yang betul. Dia ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ni apa yang tidak bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Bid'ah yang bid'ah sayyi'ah ni apa yang bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jangan duk kata Nabi tak buat. Nabi tak buat. Bid'ah. Saya pernah satu pelajar perempuan jumpa saya, dia tak pernah faham bab bid'ah. Lepas tu, kamu faham bab bid'ah? Macam mana? Cerita kat Ustaz tengok. Dia kata, bid'ah ni apa yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Saya kata, kamu ni rasa tak boleh kahwin. Sebab apa? Nabi bukan kahwin dengan anak dara tu. Tu macam mana? Tak tahu kamu. Kalau kahwin masuk neraka. Fikir balik. Macam mana Ustaz? Tu dia kata, kena bagi betul faham. Bid'ah itulah apa yang bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma'. Bid'ah sayyi'ah. Bid'ah tu ada dua. Hasanah dengan sayyi'ah. Hasanah apa yang muwafaqah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sayyi'ah apa yang bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau faham tu, okey. Tapi kalau kau faham apa yang Nabi tak buat, duduklah kamu selama-lamanya begitu. Pasal apa lagi kalau buat, Nabi tak buat macam ni. Bid'ah. Bid'ah tu dosa, dan dosa tu masuk neraka. Dia pun fikir banyak, tak boleh pegang, tak boleh tu. Betul. Kena mengaji. Jangan duk main hantam. Nabi tak buat. Hak Nabi buat tu kita dah buat semua dah ke? Tahajudnya kita buat dah ke? Qurannya kita khatam ke? Ni Nabi tak buat. Hak buat tu pun kita buat dah habis semua. Ni hak orang-orang yang jenis bid'ah ni. Dan nak ceritanya, hak Nabi buat pun mungkin tak semua dia buat. Cakap saja tapi dia tak buat pun. Jadi kena faham konsep bid'ah tu. Kita dengar pun sakit juga. Sakit dengar. Jadi sakit psikologi pula, tertekan pula. Pening dengar orang macam ni.
Jadi berbantah-bantah pula, semua tak betul, hak betul dia. Ya betul. Hak betul dia. Jadi semua ni nak kena tengok. Jadi kadang tengok kita sakit dengan benda-benda yang disebutkan oleh mu'alif tadi. Isu bidah ni saya cerita ni berdasarkan pengalaman lah. Dan pengalaman saya pun saya tengok nak bagi pelajar saya faham tu, saya buat kisah macam tu lah. Jadi boleh, tak ada masalah. Nabi tunjuk contoh. Ada tak Nabi, ada perkara yang Nabi tak buat tapi Nabi tak larang. Walaupun di zaman Nabi. Memang sunat wudu. Bilal buat. Di masa Nabi hidup. Jadi banyak perkara zaman Nabi yang Nabi tak buat tapi Nabi tidak melarang para sahabat untuk buat. Contohnya guna biji tasbih. Para sahabat dan juga isteri Nabi guna batu ataupun biji kurma untuk kira zikir. Subhanallah. Itu yang jadi tasbih tu. Kita panggil tasbih tu di situ dah mula tu. Nabi tak kata apa, bagus. Abu Hurairah pun guna guna batu-batu kecil-kecil kira. Dan Nabi tak kata apa. Ni guna tasbih bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Zaman Nabi pun dah ada. Jadi benda ni kena mengaji. Sebab isu bid'ah ni dia kena mengaji. Kena faham yang betul. Itu yang cerita dah. Okey, ni sekarang ni benda ni sudah pun berlaku dan kita kena berhati-hati. Mendengar suara perempuan dan muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Ini suara-suara yang boleh menaikkan syahwat. Jadi ini kita nak kena tengok konteks jugalah suara yang macam mana. Suara yang boleh menaikkan syahwat. Okay. Mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang dan engkau jangan tertipu disebabkan ada pihak yang menghalalkan mendengar seumpama serunai itu kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini alat-alat muzik lah. Maka lazimkanlah memelihara pendengaranmu daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Jadi kita ni ada anak-anak. Okay? Anak-anak kita ni ada dah duduk mengaji, ada ambil periksa dan sebagainya. Kadang-kadang bila anak kita ni dia punya kad merah, kad report dia tu merah banyak. Maka janganlah keluarkan perkataan-perkataan keji kat anak-anak. Hang bodoh, hang tak reti apa semua. Itu pun tak bagus juga. Psikologi dia pun jadi tak bagus. Dan kemudian kalau perkataan-perkataan mak bapak ni jadi doa. Jadi doa. Hakikat kemajuan tu bukanlah pengakhiran hidup dia seterusnya. Dia masih ada lagi peluang untuk dia nak berjaya. Ni kita tengok, tak reti, bangang dan sebagainya. Kita kata macam-macam yang keji. Anak kita dengar. Dan kalam itu menjadi doa. Dia dengar perkataan keji, menyebabkan dia pun jatuh demotivation. Jadi kalau anak-anak kita setakat ada merah lah. Merah ni maksudnya banyak gagal. Tak apa. InsyaAllah cuba lagi. Ni baru permulaan. Yang penting sekali anak kita mau pergi sekolah je. Tak mau pergi sekolah, merah pun tak ada apa. Pernah orang tanya saya, di antara anak pergi sekolah tak reti dengan anak tak pergi sekolah, dia lebih susah hati anak tak pergi sekolah berbanding anak pergi sekolah walaupun dapat teruk. Pasal apa? Kalau duduk di rumah tak buat apa, lagi tak ada apa-apa. Nabi kata, Ibn Mas'ud kata apa? Kun aliman, jadi orang yang mengajar. Au muta'aliman, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, orang yang mendengar. Au muhibban, orang yang kasih pada ilmu. Wala takun kumisa fatalik. Orang tu tak jadi orang mengajar, tak jadi orang yang belajar, tak jadi orang yang mendengar, tak jadi orang yang kasih pada ilmu. Kurang-kurangnya anak kita tu kasih pada ilmu. Dapat merah tu pun, kurang-kurangnya dia kasih pada ilmu, dia pergi sekolah. Daripada duduk rumah tak buat apa, duduk tengok TV apa semua tu, tak ada manfaat. Tak apalah, mungkin tahun ni merah, tahun depan jadi biru balik. Lepas tu jadi cemerlang. Tak apalah, dia ambil masa. Tapi janganlah di hujung tahun tu, itulah pengakhiran anak kita. Kita duk kata ada macam-macam pasal ada kegagalan dalam tu. Jadi jangan kita buat perkataan keji dan sia-sia, terutama pada anak-anak kita. Dan saya juga ada anak murid. Anak-anak murid nak belajar. Jadi yang mana ni, tak apa, kita usaha lagi. Datang lagi.
Ustaz Bim. Itu ni dok keluar perkataan kesat menjadikan seorang tu dimotivasi. Ni contoh lah kan, contoh. Dengar untuk terutama dalam konteks kita ni ada keluarga tu, jadi anak-anak ni jangan kita bawa keluar perkataan keji kerana mulut mak bapak tu doa. Hak baik pun jadi, hak buruk pun jadi. Sebab mulut mak bapak tu doa. Kerana siapa yang berusaha untuk mendengar perkataan itu, ia bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram itu. Dan lagi, mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan wah-wah di dalam hati. Dan wah-wah kita duk dengar benda yang tak ada faedah. Sebab tu Nabi sebut, min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Daripada seelok pegangan agama bagi seorang Muslim itu ialah dia meninggal perkara yang sia-sia, yang tak ada faedah. Nak cakap hak perlu je. Jadi ada satu peristiwa di mana Imam Ghazali menyebut memadailah bagi seorang itu dia mendengar satu hadis, dia beramal dengannya tu cukup untuk bagi dia berjaya. Di antara hadis tu adalah hadis tadi lah. Kalau orang tu dia tak banyak hadis pun dia tahu, tapi dia tahu satu hadis ni saja, dia beramal, dia berjaya. Min husni Islam mar'i, seelok pegangan agama bagi hamba, bagi seorang itu ialah dia meninggal perkara yang sia-sia dalam kehidupannya. Dia pegang hak tu lah seumur hidup dia berjaya. Tak banyak hadis dia tahu pun tak apa, tapi dia tahu satu tu, dia amal. Apa yang sia-sia dia tinggal, apa yang sia-sia dia tinggal, apa yang sia-sia. Dia jadi orang yang berjaya. Tinggal benda yang sia-sia. Yang sia-sia ni maksudnya yang tak membawa kita ingat pada Tuhan. Itu yang sia-sia tu. Yang tak bawa kita ingat pada Tuhan dan tak pada Tuhan, itu benda yang sia-sia yang kita kena tinggalkan. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Makanan macam mana? Sebab dia masuk dalam badan kita. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu. Sebab tu kalau orang sakit ke hati kita ni, kita akan ingat sampai mati. Tu orang marah kita ke, orang peleceh ke, orang kutuk kita ke, kita akan ingat sampai mati pasal kita punya rekod tu payah nak hilang hak telinga kita ni. Tu saya kata tadi, mata mungkin boleh ingat lupa. Mungkin tengok kawan ni, mungkin ke depan lupa. Tapi kalau telinga, dia akan ingat sampai bila-bila. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama di dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang di dalam perut besar, dari dalam perut besar dengan tidur. Jadi makanan ni dia boleh hilang disebabkan oleh berlaku pengkumuhan. Dan kemudian kita buang air semua, dia boleh hilang. Dan seumpamanya. Dan terkadang ia berkekalan dalam perut beberapa hari kemudian dihilang dengan makan pencahar julap. Macam kita makan susu masam ke apa ke, nak bagi lawah buang air besar, hilanglah. Benda tu boleh disettlekan, benda yang nampak ni. Adapun perkataan yang jatuh dalam hati, terkadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Tu kata aku ingat perkataan ni sampai ke mati. Tu kita tengok cerita-cerita Melayu tu, ingat perkataan ni sampai ke mati. Sebab tu bab dengar ni kita kena berhati-hati. Benda yang menyakitkan hati kita tu kita akan ingat sampai seumur hidup. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasa memfitnah dan mendatangkan wah-wah. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Mungkin dia akan bagi demotivasi kepada kita, membinasakan fikiran kita, membinasakan semangat kita. Hanya perkataan satu saja, mungkin kita dapat perkataan bodoh tu, orang tu makan hati, sampai dia tak boleh nak buat kerja apa semua, akhirnya membinasakan diri orang. Sebab dia ambil hati. Orang jenis ambil hati ni, perkataan tu menyakitkan dia. Okey. Tu. Kerana mulut santang binasa, kerana mulut badan binasa. Kenapa? Kerana mulut tu ada perkataan yang boleh membinasakan diri orang tu ni dan juga diri orang yang berdengar sendiri. Sebab kita punya hati ni tak sama. Ada hati kita ni keras macam batu, boleh tahan.
Ada hati kita ni macam tisu, kena marah sikit teriak. Jadi dia tak sama. Orang yang boleh terima tu dia tak sama. Okay. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memelihara pendengarannya. Jaga pendengaran kita ni dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Semua yang berlaku ni, yang berlaku ni dekat mata kita, tangan kita ni, semuanya akan ditanya. Dan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, kita telinga kita ni. Dan penglihatan mata kita serta hati. Semua anggota ni tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Kita kena ingat, itu yang susah tu. Itu yang kita susah tu. Sebab tu kita kena banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan sama ada kita sengaja atau tidak sengaja. Tahu ataupun tidak tahu. Jadi kita kena sentiasa beristighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Jadi mungkin setakat itu saja pada malam ni. Jika ada soalan nak tanya, silakan. Ada soalan nak tanya? Soalan. Ada? Ada Haji? Haji dah tanya. Soalan tentang kita mengaji ni lah. Kalau ada soalan. Baik, terima kasih. Soalan cepuran susah nak mana ni. Adakah orang yang soalan ni, adakah orang yang masuk syurga tapi Allah melarang melihatnya? Susah nak jawab ni. Tapi umumnya setiap orang yang beriman yang masuk syurga akan diberi anugerah kepada dia untuk melihat Allah SWT. Sebab syurga ni tempat menerima nikmat. Itu je dia punya konsep dia. Tapi yang tak boleh melihat Allah Ta'ala ni adalah orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Orang yang masuk ke dalam neraka tidak ada peluang untuk melihat Allah SWT kerana melihat itu adalah satu nikmat. Nikmat yang besar. Jadi soalan ini, wallahu a'lam, yang saya faham, setiap orang mukmin, semuanya yang orang mukmin yang masuk ke dalam syurga akan dapat melihat Allah SWT, tapi dengan kadar berdasarkan amalan-amalannya. Maksudnya kadar-kadar tu berdasarkan kepada amalannya di dunia ni, amal soleh ni. Wallahu a'lam bissawab. Maksudnya di sini dapat melihatlah. Sebab syurga tu tempat menerima nikmat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak larang, macam mana Allah Ta'ala nak? Memanglah harus baginya Allah Ta'ala nak larang, tapi tempat terima nikmat. Bila terima nikmat ni dapat keseluruhannya. Jadi macam ni umumnya begitulah, yang seperti dalam akidah. Jadi kalau kita masuk dalam rumah, takkan kita tak nampak tuan rumah, takkan tak nampak dapur, takkan tak nampak maksudnya dalam rumah tu memang disediakan untuk melihat nikmat-nikmat. Jadi dapat lihat lah. Cuma yang tak lihat tu ialah orang yang tidak beriman, itulah yang dipegang oleh orang kata pak akidah ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni dia macam soalan tricky, soalan yang memerlukan kita tengok kaedah dalam usuluddin. Boleh lah jawapannya tu noh. Ini yang kita kalau kita baca dalam akidah, orang mukmin wa yara al-mu'minuna fil jannah wa yara Allah Ta'ala al-mu'minun fil jannah bila kaif. Maksudnya kita tak dapat nak gambarkan macam mana, itu semua dalam keadaan yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak dapat nak bayang. Begitulah
akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan disebut dalam hadis bahawa kita di akhirat kelak akan melihat Allah Ta'ala ni tanpa hijab dan terang seperti mana terangnya pada nama bulan purnama di malam hari. Maksudnya di situ maksudnya tidak ada halangan apa-apa untuk kita melihat Allah Ta'ala, sebab itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba-hambanya yang telah beramal soleh di dunia ini, dan syurga itu tempat yang mulia untuk diberikan nikmat tersebut. Okey, kalau itu cukup sekadar ini pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa taqwa wa ikhlas walhamdulillahirabbil alamin.